Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan menyambung kuliah kitab Tadhhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa Taqrib fi al-Fiqh Syafi'i atau syarah bagi matan Abi Syuja' dengan judul pada terjemahan itu Fiqh Islam Mazhab Syafi'i. Dan pada kali yang terakhir sebelum ini kita berhenti di matan Abu Syuja' pada bahagian wa ghuslul ina min wulughil kalbi wal khinzir, bejana yang terkena jilatan anjing, wal khinzir dan babi, haruslah, maksudnya hendaklah dicuci, dibasuh sab'a marratin, sebanyak 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya adalah dengan air tanah, wa yughsalu min sa'irin najasat, sedangkan seluruh najis-najis marratan ta'ti alaihi wathalathu afdal, selain daripada najis yang berat yaitu anjing dan babi, maka dicuci sebanyak marratan, 1 kali, okay? Ataupun sebanyak 3 kali lah yang lebih afdal. Itu yang kita berhenti kali yang terakhir. Okay, saya ingat yang itulah yang terakhir. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw lahma khinziri fa innahu rijs," atau daging babi, kerana semuanya itu adalah kotor. Okay, di dalam kitab At-Tadhhib dibawakan dalil surah Al-An'am ayat 145. Ditambah hadis mengenai perintah membasuh bekas yang telah dijilat anjing, yang akan datang penjelasannya pada berikutnya. Maksudnya pada matan akan datang akan ada juga penjelasannya. Baik, seterusnya. Wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat wa in khallalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Okay? Apabila khamar ni arak menjadi anggur dengan sendirinya, maka ianya menjadi suci. Apabila perubahan itu kerana memasukkan sesuatu, maka ianya tidak suci. Okay, ini berkenaan okay. Yang ini berkenaan arak lah. Kalau di dalam kitab At-Tadhhib di sini, jauh sudah. Sekejap. Saya ingat kita ulang sedikit, kerana di dalam kitab At-Tadhhib dia ada panjang sedikit penjelasan, yaitu di mana disebutkan bahawa setiap bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia, yaitu penjelasan pada matan yang sebelumnya. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Adapun bangkai itu najis kecuali ikan, belalang dan manusia. Dijelaskan bahawa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kami 2 jenis bangkai. Lalu dijelaskanlah hadis itu panjang lagi, yaitu 2 jenis bangkai ataupun mayat di sini diterjemahkan kepada bangkai, yang dihalalkan bagi kita ada 2, iaitulah belalang dan ikan. Okay? Dan disebutkan bahawa masalah ini nanti akan dihuraikan pada bab memburu dan juga sembelihan. Okay. Adapun cara mencuci bekas yang dijilat oleh anjing, sebagaimana masuk matan yang kita baca tadi itu,
Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Okey. Apabila anjing minum pada bekas seseorang dari kamu, maka hendaklah dicuci sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Muslim, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat bekas milik seseorang di antara kamu, maka cara mencucikannya adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Pada penyucian yang pertama, hendaklah dicampur dengan debu. Aulahun nabit turab. Turab ni debu ataupun tanah lah. Dalam riwayat Darqutni disebut ihdahunna bil batha. Salah satunya hendaklah dicampur dengan batha, yakni juga tanah atau debu. Hukum jilatan babi juga disamakan dengan jilatan anjing kerana najis babi adalah lebih kotor dan najis tersebut tidak hanya terbatas pada mulut tetapi juga pada seluruh anggota tubuhnya. Okey. Ini kita sudah baca sebenarnya. Dapatlah kita sebagai pengulangan sedikitlah kan sebelum kita masuk pada matan yang seterusnya. Maksudnya babi ni kalau dari segi dalil cara penyuciannya memang tidak kita dapatkan daripada hadis-hadis Nabi. Cuma dari segi kenajisannya itu berdasarkan surah Al-An'am ayat 145. Ya, di mana Allah menyatakan aulahma khinzir fa innahu rijs. Ataupun daging babi maka sesungguhnya ianya merupakan najis. Rijsun ni kotor ataupun najis lah. Maka dikiaskanlah cara menyucikannya dengan cara menyuci anjing kerana babi itu lebih dahsyat lagi, lebih jijik, lebih kotor lagi berbanding anjing. Okey. Dan ini memang ma'ruf dalam mazhab Syafi'i. Adapun selain mazhab Syafi'i mungkin ada penjelasan yang berbeza. Okey. Okey. Yang kita sebut tadi. Okey, belum habis lagi. Ada lagi penjelasannya iaitu najis-najis yang lain hendaklah dibasuh sebanyak 1 kali, cuma yang lebih utama adalah 3 kali adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah di mana beliau mengatakan pada mulanya solat itu diwajibkan 50 waktu. Kemudian basuhan yang diperintahkan ketika mandi janabah, mandi wajib adalah sebanyak 7 kali dan membasuh air kencing juga sebanyak 7 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus meminta rukhsah keringanan sehinggalah solat yang diwajibkan menjadi 5 waktu sahaja. Basuhan yang diwajibkan pada ketika mandi janabah, mandi wajib menjadi sekali, manakala membasuh air kencing juga sekali. Okey, maksudnya dalam hadis Abu Hurairah ni dia digabungkanlah. Maksudnya pada masa awalnya solat ni 50 waktu. Ini ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi pun memintalah berulang-alik meminta agar dikurangkan sehingga menjadilah 5 waktu saja. Manakala juga termasuk disuruh untuk kita mandi junub sebanyak 7 kali. Maksudnya wajib mandi 7 kali. Demikian juga mencuci air kencing pun 7 kali. Maka ni kelihatan agak ada kesukaran lah. Maka Rasulullah pun meminta rukhsah sehingga diberikanlah rukhsah di mana mandi wajib ataupun mandi janabah hanya sekali mandi, masa sekurang-kurangnya ataupun syarat sah dia meratakan air ke seluruh badan sekali saja. Demikian juga mencuci air kencing sekurang-kurangnya sekali basuhan saja berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan ia tidak mendhaifkannya. Maksudnya Imam Abu Daud menyatakan hadis ini tidak dhaif lah. Mungkin ada ulama lain yang mendhaifkan, wallahu a'lam. Okey, ala kulli hal dari hadis ini dapat diketahui bahawa najis ni asal hukum cukup dicuci sebanyak 1 kali saja berdasarkan hadis ni. Okey, adapun lebih dari itu maka itu lebih utama dan ada dalil-dalil yang banyak juga menjelaskan tentang disukai kita mencuci dengan bilangan ganjil 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9 dan seterusnya. Okey. Dan sekurang-kurangnya 1 kali. Okey. Sedangkan najis-najis yang lain maka dikiaskan hukumnya dengan air kencing. Selain air kencing, semualah cara mencucikan najis, maka semuanya dicuci sebanyak 1 kali saja berdasarkan hadis ini ataupun hadis yang lain lah.
Okey, kecuali untuk mandi, untuk mencuci, kecuali mencuci bekas jilatan anjing. Yang tu 7 kali, manakala diawali atau salah satunya mesti dengan air bercampur tanah. Okey, baru kita masuk pada matan yang seterusnya tadi, iaitu apabila arak berubah menjadi cuka, apabila idza takhallalat al-khamru bi nafsiha. Apabila arak itu menjadi anggur dengan sendirinya, maksudnya dia berubah menjadi cuka. Cuka anggur lah. Okey. Asalnya dia diarak, kerana arak tu berasal daripada anggur. Okey, perubahannya sebelum dia jadi cuka, dia jadi arak dulu, kemudian baru dia jadi cuka. Okey, kemungkinan begitulah. Okey, dan kalau dia berubah dengan sendirinya, maka dari segi hukumnya halal, ataupun suci. Kerana sebab kenajisannya ialah kerana memabukkan, dan sebabnya tadi itu telah hilang. Oleh kerana dia tidak menjadi arak, dia jadi cuka. Cuka tidak memabukkan, kan? Walaupun sedikit tidak memabukkan. Kalau sedikit pun memabukkan, maka banyak juga diharamkan. Sebagaimana hadis Nabi yang sahih dalam riwayat Muslim menyatakan bahawa kullu muskirin haram wa in qall. Setiap yang memabukkan itu adalah haram walaupun sedikit. Okey. Namun jika ia berubah dengan mencampurkannya dengan sesuatu, maka ianya tidak boleh menjadi suci, kerana sesuatu yang dicampurkan kepadanya itu ikut menjadi najis ketika berbaur dengannya, sehingga semuanya akan menjadi najis. Maksudnya sesuatu yang najis, si arak tu najis, kita campurkan dengan sesuatu yang suci, maka yang suci tadi itu terkena najis, maka ia pun menjadi najis. Okey, disebabkan bercampur tadi, kemudian baru jadi cuka, maka hukumnya di sisi mazhab Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh. Sebab kita menggunakan najis sebagai bahan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan lagi arak. Okey, maksudnya arak tu tadi adalah najis. Kita letakkan sesuatu, contohlah kita letak. Biasanya orang buat apa? Seingat saya, kalau pernah tengok dalam TV3, majalah 3, dia pernah tunjukkan bagaimana tuak berubah menjadi air yang tidak memabukkan, kan? Tuak tu mabuk, kan? Lalu diletakkanlah batu-batu. Akhirnya air tadi berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi memabukkan. Mengikut kaedah mazhab Syafi'i di sini, tidak bolehlah. Sebab apa? Sebab air tadi telah terkena najis. Dari segi hukumnya begitulah. Okay? Walaupun tidak lagi memabukkan setelah itu. Okay? Yang bolehnya adalah apabila ianya berubah dengan sendirinya, secara alami, secara neutral. Okay? Secara perubahannya tu. Wallahu alam, saya tidak pasti dari segi di sisi mazhab yang lain lah. Adapun di sisi mazhab Syafi'i, penerangannya sebegini. Kerana sesuatu yang dicampurkan padanya itu ikut menjadi najis ketika berbaur dengannya, sehingga semuanya menjadi najis, maka begitulah juga cuka yang bercampur dengan najis, maka ia akan menjadi najis kerana bercampur dengan barang yang najis. Kalau cuka pun sama juga. Okay? Cuka kita campurkan dengan cuka. Cuka tu suci. Cuka tu suci, tapi kita campurkan dengan sesuatu yang najis, maka ianya berubah menjadi najis. Okey. Di sisi kalau tidak silap saya, di sisi mazhab selain mazhab Syafi'i, mungkin di sisi mazhab Hambali, ataupun selain mazhab Syafi'i lah, seingat saya ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa arak tu dari segi zatnya, air itu sendiri, ianya bukan najis. Kerana najis yang dimaksudkan dengan arak tu adalah dari sudut memabukkan. Kerana itu ia disebut sebagai najis. Sebab itulah ada khilaf di kalangan ulama hukum memakai alkohol. Alkohol ni kan arak lah, kan? Dia seperti arak. Jadi minyak wangi yang bercampur alkohol, sebagian ulama kata suci, sebagian ulama kata tidak suci.
Adapun ulama yang kata tidak suci kerana ianya sama seperti arak, yang mana arak tu hukumnya adalah najis. Maka tidak boleh dibawa untuk solat, tidak boleh. Dan sebagian ulama kata tidak. Jadi perkara ni adalah merupakan perkara yang diperselisihkan, khilaf di kalangan para ulama. Okey. Kita masuk baru faslun, bab yang baru. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, damul haidi wan nifasi wal istihadati wal istihadah. Okey, ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiganya darah istihadah. Okay, yang dimaksudkan dengan darah haid, maksudnya adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dia berada dalam keadaan sihat, bukanlah disebab pada kelahiran. Okay, sebab orang yang melahirkan anak, wanita yang melahirkan anak juga mengeluarkan darah, dan itu dipanggil sebagai wiladah. Wiladah, dan darahnya adalah darah nifas. Okay, darah haid ni sebelum dia melahirkan anak. Okay. Warna darah ini adalah hitam kemerah-merahan serta panas. Okay. Al-Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah haji. Ketika berada di daerah Saraf, aku pun mengalami haid. Okay, di satu daerah Siti Aisyah ni mengalami haid. Maka kata Nabi, ada apa denganmu? Adakah engkau mengalami haid? Maka aku pun menjawab, iya. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah perkara yang telah Allah takdirkan bagi anak-anak perempuan dari Bani Adam. Okay, Allah telah takdirkan bagi wanita itu adanya haid. Oleh kerana itu, maka tunaikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mengerjakan haji, namun janganlah engkau tawaf di Baitullah. Dalam riwayat yang lain, sehinggalah engkau suci. Maksudnya, buatlah apa-apa saja perkara yang mana orang lain juga mengerjakannya dalam ketika menunaikan haji, kecuali apa ya? Kecuali tawaf. Kerana tawaf tu syarat sahnya mesti dalam keadaan suci. Jadi kalau orang ingin bertawaf di dalam di Mekah tu, mengelilingi Kaabah, wajib memiliki wuduk. Kalau sekiranya terbatal selepas satu pusingan, maka dia hendaklah ambil wuduk, kemudian menyambung lagi 6 lagi pusingan yang belum selesai. Okay, tidak perlu diulang semula. Bayangkan kalau perlu diulang semula, setiap kali hampir habis 6 kali pusingan, tiba-tiba batal, ulang lagi. Sudahlah tempat ambil wuduk jauh lagi kan. Itu hikmah lah. Kenapa? Dia berbeza dengan solat. Solat batal, kena ulang balik. Kan? Kemudian ada hadis yang lain lagi dari Imam Abu Dawud dan juga lain-lain yang meriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaish, bahwasanya dia sering mengalami istihadah. Rasulullah pun bersabda, apabila itu adalah darah haid, maka sesungguhnya darah haid adalah berwarna hitam serta mudah dikenali. Maksudnya di kalangan wanita tahu warna haid tersebut. Jika itu darah haid, maka tinggalkanlah solat. Namun jika bukan, maka berwuduklah dan engkau hendaklah tetap menjalankan solat, kerana itu adalah darah penyakit. Maksudnya istihadah. Okay? Kalau dia dalam keadaan haid, maka berhentilah, tidak boleh solat. Tapi kalau sudah dia suci, tapi keluar juga darah, maka apa kata Nabi? Hendaklah engkau berwuduk dan hendaklah menjalankan solat. Dan ada riwayat yang lain yang menyatakan bahawa hendaklah ditahan dengan sesuatu supaya darah itu tidak mengalir, lalu menunaikan solat. Dari situlah hukum bagi orang yang istihadah berbeza sedikit. Di mana orang yang ada istihadah, ini darah yang keluar pada ketika suci, bukan ketika haid. Kalau dia sudah suci, tiba-tiba ada darah lagi keluar, maka itu namanya darah istihadah. Maka caranya adalah dengan dia mengambil wuduk untuk satu solat, satu wuduk. Maka sebab itulah lelaki ataupun wanita jugalah mungkin yang ada kencing tidak lawas. Kan? Maksudnya kencingnya yang sentiasa keluar, dia tidak pandai berhenti. Maka dikiaskan dengan istihadah, yang mana ianya bukan dengan kehendak kita
Kalau orang yang normal biasa boleh ditahan. Tapi orang yang mungkin ada penyakit, maka tidak dapat ditahan. Betul kata Nabi, istihadah itu adalah darah penyakit yang sepatutnya tidak keluar tapi dia keluar juga. Ketika suci keluar darah, maka itu namanya darah penyakit atau istihadah. Yang dimaksudkan dengan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Sementara darah istihadah adalah darah yang keluar selain pada masa haid dan nifas. Okey. Kemudian ada satu lagi riwayat, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia menyatakan Fatimah binti Hubaish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, aku sering mengalami istihadah sehingga aku pun merasa tidak suci. Maka apakah aku tetap hendak meninggalkan salat?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Innama dzalika 'irqun wa laysa bil haidah. Fa idza aqbalatil haidah fatruki shalah. Fa idza dhahaba qadruha faghsili 'anki ad-dam wa salli." Okay. Kata Nabi, itu adalah merupakan darah penyakit. Irqun, darah penyakit. Walaysa bil haidah, ianya bukanlah haid. Fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah. Jika engkau bertemu, aqbalat ni bertemu, maksudnya engkau mendapati ketika itu dalam keadaan haid, fatrukis shalah, hendaklah tinggalkan solat. Fa idza dhahaba wa qaduruha, jika haid telah pun pergi, maksudnya dia telah suci, kan? Apabila masa haidnya apabila haidnya telah berhenti, dhahaba, telah hilang, faghsili, kata Nabi, hendaklah engkau membersihkannya, yakni membersihkan darah, yakni darah haid tadi. Faghsili anki dama wa salli, hendaklah engkau bersihkan darah istihadah, maksudnya hendaklah engkau membersihkan darah istihadah tersebut, lalu hendaklah menunaikan solat. Ini darah istihadah ni dari segi hukumnya, dia darah hukum asal darah adalah merupakan najis. Di sisi mazhab Syafi'i, darah adalah najis. Berbeza dengan darah istihadah. Kalau dia sentiasa mengalir, tidak berhenti, maka caranya cuci dahulu, kemudian tahan. Kalaupun sekiranya ada keluar setelah itu, maka itulah rukhsah. Tetap solatnya dikira sah. Sebetulnya sebab itu wuduknya hanya boleh untuk satu kali wuduk sahaja untuk orang yang mengalami istihadah. Okey, kita sambung lagi, mungkin satu atau dua lagi. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذاع. Ini mungkin sudah ada juga tadi disebut, tapi saya baca saja. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita perempuan dengan cara yang sehat, bukan kerana melahirkan, dan warnanya kehitam-hitaman dan panas, diikuti dengan mual-mual pada perut. Ada tambahan sedikit. Wan nifasu huwa ad-damul khariju aqibal wiladah. Adapun nifas, darah yang keluar setelah melahirkan anak. Wal istihadatu huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah adalah keluar selain dari hari-hari haid dan nifas. Okey, baru masuk. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Okey. Ini waktulah tempoh. Tempoh yang haid yang paling sedikit, aqal yang paling sedikit adalah yaumun wa lailah, sehari semalam. Sehari semalam. Wa aktsaruhu, maksudnya tempoh maksimumnya paling lama adalah 15, 15, yakni 15 hari, yauman. Wa ghalibuhu, pada kebiasaannya, ghalib ni yang biasanya berlaku pada kebanyakan wanita, 6 atau 7, 6 atau 7 hari. Okay, 6 atau 7 hari. Wa aqallul haidu wa aqallun nifasi lahzatun wa aktsaruhu 60 yauman wa ghalibu 40 yauman. Okey, tempoh waktu nifas pula yang paling sedikitnya aqallun nifas lahzah, yakni sekejap sahaja, sebentar saja. Ini setelah dia melahirkan anak, maka waktu tu ada keluar darah, namanya darah nifas.
Wa aktsaruhu, dan paling lama tempo keluarnya darah nifas ini adalah sittuna yauman, selama 60 hari. Wa ghalibuhu, dan kebiasaannya, maksudnya nifas yang biasanya berlaku adalah arba'una yauman, selama 40 hari. Okay. Wa aqallu at-tahri bainal haidataini 15 yawman wala hadda li aktsarihi. Okay. Dan tempoh tuhur ni suci lah. Tempoh suci yang akal, yang sedikit, paling sedikit adalah bainal haidataini 15, yaitu di antara dua masa haid. Nah, ini paling sedikit, tempo paling sedikit suci. Berapa? 15 hari. Maksudnya antara dua haid, maksudnya tempo suci. Dia akan haid, kemudian dia akan suci. Selepas dia suci ni dia akan ada satu tempo, mesti sebelum tu dalam tempo paling sedikit 15 hari. Kemudian setelah 15 hari pasti akan ada haid. Itu paling sedikit lah. Okay. Adapun untuk tempoh yang paling banyak, la hadda li aktsari. Untuk tempoh yang paling panjangnya, maksimumnya wanita boleh suci selama, maksudnya sepanjang-panjangnya. Tidak ada had. Okay. Tidak ada batas. Maksudnya mungkin dia setahun tidak mengalami haid. Dan ini temponya tidak ada had tempo untuk masa suci, tapi paling sedikit 15 hari. Kalau kurang dari itu, kemungkinan darahnya adalah darah istihadah. Okay. Semua perkiraan di atas ini masuk dalam dalam kitab At-Tadhib. Disebut sana semua perkiraan di atas baik berupa masa haid, nifas dan masa suci adalah berdasarkan pada penelitian. Ini penelitian yang dilakukan menurut kebiasaan berlaku di kalangan masyarakat. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Ummu Salamah menyatakan para wanita perempuan mengalami nifas pada zaman Rasulullah SAW biasanya berhenti selepas 40 hari. Maka hadis ini adalah berdasarkan pada kebiasaan, namun tidak menafikan akan adanya masa nifas yang lebih dari waktu itu. Sebenarnya tempo nifas paling banyak 60 hari lah di sisi mazhab Syafi'i. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Adapun di sisi mazhab lain maka ada bilangan yang berbeza, tidak sama. Tapi mazhab Syafi'i ini yang paling pertengahan lah. Okay? Paling pertengahan. Baik. Ada 2 minit lagi. Kita masuk sedikit. Wa aqallu zamani tahidu fihi al-mar'a 9 sinina wa aqallal hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 ashhur. Okay? Usia yang minimal paling awal lah wanita didatangi haid adalah 9 tahun. Okay? Kemudian yang paling sedikit usia wanita hamil adalah 6 bulan. Manakala paling panjang kehamilan adalah 4 tahun. Umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Ini berdasarkan penelitian jugalah, sama macam yang tadi di atas. Tidak ada ketentuan, dalil tidak menentukan. Ini ditentukan berdasarkan kajian. Okey. Adapun dalil yang ada di dalam Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung sampailah berhenti menyusu adalah 30 bulan. Ditambah firman Allah, wa fisaluhu fi 'amain, dan berhenti menyusu dalam 2 tahun. Surah Luqman ayat 14. Apabila waktu mengandung dan berhenti menyusu bagi bayi adalah 30 bulan, sedangkan masa berhenti menyusu sendiri adalah 2 tahun 24 bulan, maka masa kemengandungan dalam ayat ini adalah 6 bulan.
Okey, adapun dalil tentang masa paling lama dan masa yang jadi pada kebiasaan adalah menurut penelitian yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Okey, kalau kita baca sejarah, mungkin saya tidak pastilah betul atau tidak. Macam dikatakan bahwa Imam Syafi'i atau Imam Malik, saya tidak ingat mana satu, tapi disebutkan bahwa ada ulama yang tempoh dia berada di dalam perut ibunya lebih dari 9 bulan. Ada yang dikatakan setahun, kan? Maksudnya ada yang lebih lah. Zaman tu orang tidak macam zaman sekarang, di mana orang zaman sekarang mereka detect, ya, dia jumpa doktor bila mana dia dapati dia macam hamil, ada tanda-tandanya, maka dikira dari bila dia mula haid. Okey, bila dia haid, maka dikiralah dari dia mula haid tu dikira sebagai hari yang pertama dia mengandung. Begitu cara kebanyakan doktor lah. Kemudian diikuti lagi dengan teknologi yang canggih hari ini, boleh scan lagi, boleh tahu keadaan bayi. Kemudian dikira lagi dengan adanya jadual berkala, kan, jumpa doktor lagi. Maka semua itu seiring dengan masa kecanggihan, kan, ataupun maksudnya kebiasaan telah berubah. Kalau zaman dulu mungkin orang tak kira sangat, kan. Zaman sekarang dikira sehingga bila cukup 9 bulan, mau tak mau, padahal boleh saja jadi mungkin lebih dari itu, kan. Orang zaman sekarang oleh kerana sudah 9 bulan lebih sudah, maka akhirnya oleh kerana tidak mau keluar lagi, dioperate lah, kan, dibedah, dikeluarkan lebih awal. Tapi memang dari segi umur tu cukup lah. Memang umur itu disebut 9 bulan tu ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi menyebutkan umur di dalam kandungan 40 hari selama sebagai darah, 40 hari sebagai ketul daging, dan kemudian air mani 40 hari, kemudian 40 hari darah, 40 hari daging, kemudian ditiupkan ruh. Okey, itu artinya 4 bulan awal, ya, sebelum sebelum dia bernyawa. Okey. Jadi oleh kerana masa sudah lebih dari 30 minit, jadi saya kira cukup dahulu kita ambil masa sedikit saja untuk kuliah kita ni, 30 minit. Mudah-mudahan kita akan sampai sehingga ke akhirnya. Jadi yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Saya memohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.